Assalamualaikum. Nama saya Syarifah Nabila binti Syed Al-Fatri, boleh panggil Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fasihah binti Zakaria, boleh panggil saya Fasihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Anafi, boleh panggil saya Rabiatul. Hai Rabiatul. Hai. Rabiatul, awak dari mana? Saya dari kelas. Awak berdua pula dari mana? Kami berdua dari kantin. Bukankah kita ada perbincangan pada esok hari? Lah, kita ada perbincangan lah. Perbincangan apa ya? Pasal penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Ia terdapat impak positif serta cabaran dalam penggunaan media sosial. Jadi bila ya kita pada pukul berapa ya kita boleh buat perbincangan tu? Saya rasa esok kita ada masa kosong. Boleh. Pasal awak rasa kita boleh buat perbincangan tu dekat kelas ke dekat mana? Rasanya kita patut buat dekat kelas lah. Baik. Okey. Jom. Jadi saya rasa kita boleh mulakan perbincangan tu sekarang. Mari mulakan. Jom. Jadi mari kita mulakan perbincangan tu sekarang. Dalam perbincangan ni kita akan bincang tentang satu topik yang sangat relevan dan penting, yang sangat relevan dan penting dalam konteks pendidikan moden, iaitu kemudahan penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi yang begitu besar, media sosial telah menjadi satu alat yang penting dalam cara kita belajar dan berinteraksi. Jadi mari kita mulakan perbincangan ini dengan berkongsi pandangan kita mengenai penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Boleh, mari kita mulakan. Baik. Nabila, izinkan saya untuk memberi pendapat terlebih dahulu terhadap topik kita pada hari ini. Boleh, Rabiatul. Terima kasih atas peluang yang kita akan berkongsi ini. Saya berpendapat bahawa media sosial menawarkan pelbagai kemudahan kepada pelajar dalam proses pembelajaran mereka. Salah satu kelebihan utama yang tidak dapat dinafikan adalah akses yang cepat dan mudah kepada maklumat pada zaman sekarang. Berbanding dengan zaman dahulu di mana pelajar terpaksa pergi ke perpustakaan atau mencari buku tertentu secara manual. Kini, dengan beberapa klik sahaja, pelajar boleh mendapatkan pelbagai sumber rujukan dalam talian. Contohnya, jika pelajar ingin mendalami sesuatu topik, mereka boleh mencarinya di platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Google dan banyak lagi. Selain itu, media sosial seperti Facebook membolehkan pelajar untuk berkongsi bahan pelajaran dan bertanya dalam soalan dalam kumpulan belajar secara maya. Ini memberi mereka kebebasan untuk belajar pada bila-bila masa tanpa bergantung sepenuhnya pada waktu kelas yang telah dijadualkan. Saya rasa pandangan Rabiatul sangat benar sekali, Fasihah. Saya setuju dengan Rabiatul. Kalau kita cari dekat itu banyak sangat tentang ilmu-ilmu kan. Saya setuju dengan pandangan Rabiatul yang diberikan sebentar tadi. Bagi saya, media sosial bukan sahaja meningkatkan akses kepada maklumat, tetapi juga memudahkan komunikasi antara pelajar dengan guru. Dengan platform seperti aplikasi WhatsApp dan juga aplikasi Telegram, komunikasi menjadi lebih lancar dan pantas. Sekiranya pelajar menghadapi masalah dalam memahami suatu topik setelah kelas, mereka boleh terus menghubungi guru melalui mesej atau perlu menunggu sesi kelas seterusnya. Ini memberikan peluang kepada pelajar untuk mendapatkan penjelasan yang lebih cepat dan efisien. Tambahan pula, di platform seperti Google Classroom ataupun Zoom, guru boleh membuat lain seperti bahan pembelajaran seperti nota, video dan latihan yang dapat diakses kepada pelajar pada bila masa. Interaksi ini bukan sahaja terhad kepada guru, tetapi juga membolehkan pelajar bekerjasama dalam kumpulan pelajar, berbincang tentang tugasan dan membantu satu sama lain dalam sesuatu yang lebih santai dan kolaboratif.
sangat bagus pandangan oleh Fasiha. Dan saya rasa memang menarik untuk melihat bagaimana media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan belajar. Namun kita perlu mempertimbangkan bagaimana pelajar-pelajar ni menguruskan masa mereka ketika mereka menggunakan media sosial. Jadi Rabiatul, adakah Rabiatul tahu sedikit tentang cabaran ni? Itu adalah cabaran yang ada, Nabila. Walaupun media sosial menawarkan banyak kemudahan, pengurusan masa menjadi isu utama bagi banyak pelajar. Contohnya, walaupun niat pelajar adalah untuk menggunakan media sosial untuk tujuan pembelajaran, mereka seringkali terganggu oleh berbagai jenis gangguan dan kandungan lain yang lebih menghiburkan, seperti video TikTok dan permainan yang ada di media sosial. Platform seperti Instagram dan TikTok meskipun mempunyai potensi untuk pembelajaran, ia juga sering menjadi sumber gangguan kerana sifatnya yang menarik dan menggalakkan kita untuk terus melayani. Oleh itu, adalah penting bagi pelajar untuk mengamalkan disiplin diri dalam menguruskan masa. Mereka perlu menetapkan had waktu untuk penggunaan media sosial dan menggunakan aplikasi pengurusan masa untuk membantu mereka kembali fokus kepada pembelajaran dan tidak lari daripada jadual yang telah ditetapkan. Ya, sangat benar Rabiatul. Pengurusan masa adalah kunci untuk memastikan bahawa penggunaan media sosial tidak bertukar menjadi satu tabiat yang dimimpikan. Selain itu, satu cabaran lain. Satu lagi cabaran yang harus kita perhatikan adalah kualiti maklumat yang diperoleh dari media sosial. Nabila, adakah anda bersetuju bahawa tidak semua maklumat di media sosial boleh dipercayai? Baiklah, sebelum itu saya rasa pandangan Fasiha sangat bernas. Jadi untuk menjawab soalan tersebut, soalan Fasiha sebelah tadi, saya juga tapi sebelum itu saya menambah sedikit, boleh? Saya juga rasa pelajar ni perlu membina kemahiran kawalan diri dalam penggunaan media sosial. Sebagai contoh, macam jika mereka dapat menetapkan jadual penggunaan atau menggunakan aplikasi yang mengurus masa, mereka lebih fokus dan produktif dalam pembelajaran. Ini penting untuk memastikan media sosial ni tidak menjadi gangguan tetapi menjadi alat pembelajaran yang membantu proses pembelajaran mereka. Dan untuk menjawab soalan Fasiha, di mana adakah saya bersetuju bahawa tidak semua maklumat di media sosial itu boleh dipercayai. Pada pandangan saya bersetuju isu kualiti dan kesahihan maklumat di media sosial adalah cabaran yang utama dan besar. Macam contohnya, sebagai seseorang yang juga saya juga menggunakan media sosial untuk mencari tentang sesuatu tugasan, dan saya menitik beratkan dalam mencari maklumat yang boleh dipercayai dan berautoriti. Jadi kita tidak boleh mengambil setiap maklumat yang kita lihat dekat media sosial sebagai maklumat yang benar. Ada banyak maklumat yang tidak tepat dan ada juga yang disebarkan sebagai berita palsu. Jadi ini menjadikan kemahiran literasi digital sangat penting untuk pelajar. Mereka ni perlu tahu cara untuk menilai kredibiliti sumber maklumat. Macam contoh dekat platform YouTube kan banyak video. Jadi sesiapa sahaja boleh menaik video, tetapi bukan semua orang yang membuat video tersebut mempunyai kelayakan yang sesuai untuk memberikan maklumat yang tepat dalam video itu. Oleh itu pelajar ini harus bijak dalam memilih sumber yang boleh dipercayai, macam rujukan dari laman web rasmi atau kandungan yang dihasilkan oleh pakar dalam bidang tertentu. Apa pula pandangan Rabiatul? Saya setuju sepenuhnya dengan apa yang Nabila katakan. Selain itu, guru juga memainkan peranan yang sangat penting bagi membimbing pelajar untuk mendapatkan sumber yang tepat dan mengesahkan maklumat yang mereka peroleh. Dengan bimbingan yang betul, pelajar akan lebih yakin dalam menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran yang berkesan.
sangat itu adalah pandangan yang sangat baik yang diberikan oleh Rabiatul seperti tadi. Jadi bolehkah jadi bagaimanakah kita perlu mengatasi cabaran ini dan memastikan media sosial digunakan secara berkesan dalam pembelajaran? Rabiatul, apa cadangan anda? Cadangan saya, salah satu penyelesaian yang utama adalah melalui pendidikan literasi digital. Pelajar perlu diajar cara mengenal pasti sumber maklumat yang sahih dan tepat. Bagaimana untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Guru juga boleh memberikan tunjuk ajar tentang teknik carian yang berkesan dan cara untuk menilai kredibiliti sesuatu sumber itu sendiri. Selain itu, kolaborasi antara guru dan pelajar juga adalah sangat penting untuk mengatasi cabaran ini. Guru boleh mengarahkan pelajar kepada sumber yang berkualiti, sementara pelajar boleh berkongsi maklumat yang mereka temui untuk dibincangkan bersama-sama dengan guru. Dengan bimbingan dan sokongan yang berterusan, pelajar akan lebih berkeyakinan dalam menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran yang efektif. Apa pandangan awak, Fasiha? Pada pandangan saya, itu adalah satu cadangan yang sangat baik, ya betul. Namun pula, kita juga harus memastikan bahawa penggunaan media sosial dalam pembelajaran tidak hanya tertumpu pada maklumat, tetapi juga harus melibatkan interaksi dan melibatkan pelajar. Jika digunakan dengan cara yang betul, media sosial bukan meningkatkan pengalaman pembelajaran secara keseluruhan. Media sosial media sosial memberikan kita peluang untuk berbincang, berkongsi pandangan dan belajar dalam suasana yang lebih efektif. Terima kasih atas pandangan yang sangat bernas, Fasiha dan Rabiatul. Saya juga ingin nampak sedikit, boleh? Boleh. Jadi salah satu cabaran yang kita boleh atasi dalam penggunaan media sosial untuk pembelajaran adalah dengan menetapkan garis panduan penggunaan yang jelas dalam kelas atau program belajar. Macam contoh, pelajar ini boleh diarahkan oleh guru untuk hanya menggunakan platform tertentu seperti Google Classroom atau Microsoft Teams atau Zoom untuk pembelajaran dan membatasi penggunaan platform lain yang mungkin dengan fokus mereka macam TikTok, Facebook. Jadi dengan adanya garis panduan ini, pelajar lebih berdisiplin dalam mengatur masa dan sumber pembelajaran mereka. Jadi saya percaya bahawa penggunaan media sosial dalam pembelajaran bergantung kepada cara ia digunakan. Jadi sekiranya kita dapat memanfaatkan kelebihan yang ditawarkan oleh media sosial sambil mengatasi cabaran yang wujud, kita boleh menjadikan sosial media ini sebagai alat pembelajaran yang sangat berkesan dan berguna. Jadi sebelum kita tamatkan perbincangan pada hari ini, adakah Rabiatul dan Fasiha ada ingin menambah sebarang maklumat atau pandangan? Ya, saya ingin menambah maklumat. Saya hanya ingin mengingatkan bahawa keberkesanan media sosial dalam pembelajaran sangat bergantung kepada kesedaran pelajar dan guru. Kita perlulah sentiasa peka terhadap cabaran yang wujud dan berusaha untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut dengan bijak dan efektif. Dengan sikap yang positif dan pendekatan yang bijaksana, saya yakin media sosial dapat memberi manfaat yang besar dalam pendidikan kita pada zaman sekarang. Baik, saya setuju dengan Rabiatul. Dengan sokongan yang baik dari guru dan pelibatan aktif pelajar, kita dapat menggunakan media sosial untuk memperkaya pengalaman pembelajaran kita. Jadi saya sukong dengan pandangan yang diutarakan oleh Rabiatul dan juga Nabila serta tadi. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nabila dan juga Rabiatul kerana memimpin perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Fasiha.
serta memberi pandangan yang jelas. Jadi saya rasa perbincangan kita tamat di sini saja untuk sekarang. Betul. Saya rasa kan perbincangan kita ni sangat bermanfaat dan sangat bermanfaat dan memberi banyak ilmu pengetahuan dalam penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Jadi ada apa-apa lagi sebelum kita bincangkan? Jadi kita harap perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada diri kita juga dan kepada orang lain di luar sana untuk menggunakan media sosial dengan berjaya. Betul. Jadi setakat ini saja perbincangan kita. Kita akan berjumpa di perbincangan yang lain jika ada kan. Baik. Terima kasih semua.